Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi pada hari ini dalam ulasan isu-isu terkini. Rakyat Malaysia sekali lagi telah dikejutkan dengan isu yang membabitkan 1MDB, iaitu apabila Riza Aziz, anak tiri kepada Datuk Seri Najib, telah pun dibebaskan tanpa dilepaskan dalam kes pendakwaan terhadap beliau yang berkaitan dengan pengubahan wang haram, yang berkaitan dengan penyelewengan dana 1MDB yang bernilai ringgit Malaysia 1.25 bilion, ataupun dalam nilai US dollarnya ialah 248 juta US dollar. Peristiwa ini mengejutkan kita semua apabila Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini telah pun melakukan proses pendakwaan apabila didapati pembuktian-pembuktian yang menunjukkan bahawa wujudnya berlaku pengubahan wang haram yang dilakukan oleh Riza Aziz ke atas wang yang berkaitan dengan dana 1MDB. Namun apabila representasi telah pun dibuat oleh pihak Riza Aziz melalui peguamnya kepada Jabatan Peguam Negara untuk menyemok semula pertuduhan ke atas beliau, malangnya bagi saya ialah apabila Jabatan Peguam Negara melalui timbalan pendakwa telah bersetuju untuk membebaskan Riza Aziz tanpa dilepaskan. Walaupun ada wujud kaedah representasi yang membolehkan seseorang yang dituduh itu memohon untuk disemok semula pertuduhan-pertuduhan mereka apabila seseorang dituduh itu boleh membuktikan bahawa tiada bukti-bukti yang menunjukkan penglibatan beliau dalam kes-kes yang seperti ini, iaitu kes-kes jenayah seperti mana pengubahan wang haram. Tetapi sudah tentulah bahawa dia hanya boleh, pihak Peguam Negara hanya boleh bersetuju untuk membebaskan seseorang itu tanpa dilepaskan. Bermakna bahawa apabila Jabatan Peguam Negara, pihak pendakwa menemui selepas dibebaskan, menemui bukti-bukti baru, fakta-fakta baru, maka seseorang itu boleh dipanggil semula untuk didakwa. Itulah yang bermaksud bahawa dibebas tanpa dilepaskan. Tetapi dalam kes Riza Aziz ini, representasi ini agak pelik. Agak pelik. Dibebaskan tanpa dilepaskan, tetapi berlaku unsur tawar-menawar, iaitu dengan syarat Riza Aziz perlu membayar sejumlah wang mengikut terma-terma perjanjian. Yang saya dipahamkan perjanjian itu adalah perjanjian antara pihak Riza Aziz dengan pihak pendakwa, iaitu pihak Jabatan Peguam Negara. Dan ini sudah tentu menjadikan kes ini menjadi pelik, iaitu kes yang berkaitan dengan representasi yang pada saya tidak pernah mendengar representasi yang ada unsur tawar-menawar antara orang yang telah dituduh, yang didakwa, dengan pihak Jabatan Peguam Negara, iaitu pihak pendakwa itu sendiri. Jadi ini merupakan isu yang menjadi tanda soal kepada kita semua, kenapa tawar-menawar ini boleh berlaku. Apakah selepas daripada ini, kalau ada lagi kes-kes yang berkaitan dengan pengubahan wang haram daripada pihak-pihak yang lain, bolehkah mereka membuat representasi dan kemudiannya boleh ada tawar-menawar untuk mereka membayar semula wang tersebut, membayar dengan jumlah yang boleh ditentukan melalui terma-terma perjanjian. Persoalan yang keduanya ialah persoalan apabila tawar-menawar ini berlaku, iaitu perjanjian untuk Riza Aziz membayar semula, secara tidak langsungnya pembayaran itu ialah pembayaran daripada wang yang diselewengnya, iaitu pengubahan wang haram. Bermakna bahawa dia telah mengaku secara tidak langsungnya, dia telah mengaku bahawa dia telah melakukan pengubahan wang haram yang membabitkan penyelewengan dana 1MDB. Jadi apabila dia mengaku secara tidak langsung, dia mengaku dengan membayar sejumlah wang tersebut, bagaimana kes perlakuan jenayah yang dilakukan oleh beliau?
Sepatutnya inilah fakta yang menunjukkan bahawa dia telah melakukan pengubahan wang haram tersebut, yang sepatutnya tidak ada tawar-menawar untuk dia dibebas dan dilepaskan. Tetapi malangnya bagi saya, apabila Jabatan Peguam Negara melalui pihak Timbalan Pendakwa membaca satu keputusan untuk bersetuju dengan representasi yang telah pun dibuat oleh pihak Riza Aziz. Jadi yang keduanya ialah pembayaran yang dijanjikan mengikut terma tersebut ialah sebanyak seperti mana yang telah pun diumumkan oleh SPRM, iaitu SPRM menjangka bahawa Malaysia akan menerima sejumlah wang yang bernilai 107.3 juta US dollar ataupun bersamaan ringgit Malaysia 465.3 juta ringgit Malaysia. Dan jumlah ini lebih rendah berbanding dengan pertuduhan ke atas kes yang membabitkan pengubahan wang haram yang bernilai 1.25 bilion ringgit Malaysia. Jadi saya minta kepada pihak Jabatan Peguam Negara, khususnya kepada pihak kerajaan, harus memperjelaskan kenapa representasi yang berunsur tawar-menawar ini boleh berlaku dalam kes Riza Aziz, dan apakah muslihat di sebalik tawar-menawar dalam representasi yang dikemukakan oleh Riza Aziz. Yang seterusnya ialah yang berkaitan dengan isu ini juga ialah apabila pihak Riza Aziz bersetuju untuk membayar sejumlah wang tersebut, sekali lagi saya menegaskan bahawa dia telah pun mengakui menerima dan melakukan jenayah ini. Tetapi perjanjian yang telah pun dipersetujui, saya dipahamkan bahawa kalau dia tidak memenuhi terma perjanjian ini, maka beliau tidak akan dilepaskan dan akan dipanggil untuk didakwa. Bermakna bahawa apabila beliau telah membayar sejumlah seperti mana yang disebut oleh SPRM itu, menunjukkan bahawa beliau akan dilepaskan sepenuhnya daripada kes jenayah ini. Jadi persoalannya ialah bagaimana seseorang yang melakukan jenayah, yang mengakui dia melakukan jenayah dengan membayar mengganti semula wang tersebut kepada pihak kerajaan, boleh dilepaskan oleh pihak pendakwa ataupun oleh pihak peguam negara. Dan saya juga agak terkejut dan hairan apabila kes ini merupakan satu kes yang menjejaskan imej negara satu ketika dahulu, iaitu kes penyelewengan dana 1MDB telah pun menjejaskan imej negara yang membabitkan bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, dan kerajaan di bawah Pakatan Harapan sebelum ini telah melakukan pendakwaan ke atas Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak dalam kes-kes yang berkaitan dengan SRC dan juga 1MDB. Jadi sekarang kita sedang kembali kepada zaman semasa Datuk Najib, iaitu imej negara sekali lagi tercalar apabila kerajaan di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini boleh bersetuju untuk membebas dan melepaskan Riza Aziz daripada kes pertuduhan jenayah yang membabitkan penyelewengan dana 1MDB. Jadi bagi saya bahawa ini suatu tindakan yang sangat memalukan. Saya terkejut apabila kerajaan di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin yang satu ketika dahulu menentang kleptokrat Najib ini, sehingga beliau kehilangan jawatan timbalan Perdana Menteri, kehilangan jawatan timbalan Presiden UMNO, dipecat daripada UMNO, apabila dia mengkhianati kerajaan yang mendakwa Riza Aziz dan Najib ini, tiba-tiba dia sendiri boleh bersetuju untuk membebas dan melepaskan Riza Aziz dengan syarat
Riza Aziz membayar sejumlah wang seperti mana yang telah pun disebut oleh SPRM. Jadi bagi saya bahawa tindakan ini satu tindakan yang memalukan negara, dan sewajarnya Tan Sri Muhyiddin Yassin memohon maaf kepada seluruh masyarakat Malaysia bahawa memangnya dia melakukan pengkhianatan ini bertujuan untuk membebaskan Riza Aziz dan juga untuk mengekalkan kedudukan dia, untuk memastikan support dan sokongan-dokongan ahli-ahli parlimen daripada UMNO ini, khususnya daripada Datuk Najib, untuk terus menyokong dan mendukung beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.